Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kali ini tajuk kita ialah faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Boleh rujuk buku teks tingkatan 4 muka surat 68. Serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941, manakala serangan terhadap Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941. Kedatangan Jepun ke negara kita bertujuan memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap Jepun. Dalam usaha menjayakan misi ini, Jepun menggunakan propaganda seperti penggunaan slogan Semangat Asia dan Asia untuk orang Asia. Propaganda Jepun menanamkan semangat anti-penjajah Barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Kita fokuskan kepada eksploitasi sumber bahan mentah. Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian, ekoran pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia. Selain menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan bauksit. Sasaran utama Jepun di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak, terutama di Miri dan Lutong. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Seterusnya, kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Di hujung semenanjung Tanah Melayu terdapat pangkalan tentera laut British iaitu Singapura. Penguasaan terhadap pangkalan tentera laut tersebut penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Baiklah, seterusnya kita fokuskan kepada serangan Jepun terhadap negara kita. Serangan Jepun di Tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Apa Amat, pantai Sabak, Kota Baru, Kelantan dan Thailand iaitu Singgora dan juga Patani. Ini bermula pada 8 Disember 1941. Keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Baiklah, seterusnya kita fokuskan bagaimanakah Jepun dapat memasuki dan menjelajah hinggalah akhirnya dapat menguasai Singapura. Baik, tentera Jepun mendarat di Thailand, memasuki Kedah, berpecah kepada dua pasukan untuk marah ke selatan. Pasukan pertama di Singgora, pasukan kedua di Patani. Satu pasukan ke Pulau Pinang meneruskan kemarahan melalui pantai pesisiran pantai barat. Dari Pulau Pinang, mereka menuju ke Port Swettenham, ke Batu Pahat, ke Johor Bahru dan akhirnya ke Singapura. Sepasukan lagi mengikuti jalan darat, iaitu daripada Alor, Ipoh, Siem River, Kuala Lumpur, Muar, Johor Bahru dan ke Singapura. Baiklah, kemudian tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru, Kelantan kemudian marah ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur, iaitu daripada Kota Baru, Kuantan, Mersing, kemudian ke Johor Bahru, seterusnya sampailah ke Singapura. Walau macam mana pun ketika itu, kapal Raffles dan Prince of Wales yang digunakan oleh Britain untuk menyekat kemarahan Jepun tetapi gagal
dan ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Baiklah, kita fokuskan kepada Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Tentera Jepun ke Sarawak dan Sabah bermula dengan pendaratannya di Miri. Sepasukan tentera Jepun mara menduduki Kuching dan Sibu. Sepasukan lagi tentera Jepun mara ke Sabah melalui Labuan. Ke Labuan, seterusnya memasuki bandar-bandar utama di Sabah seperti Beaufort, Jesselton dan Sandakan. Baiklah, cukup sehingga di sini. Kita akan sambung topik kita pada masa akan datang. Terima kasih.